Assalamualaikum, selamat pagi Puan Mazlinda Musa. Okey, yang saya lebih mesra dengan nama Linda. Okey, apa khabar? Selamat pagi. Hari ini bertemu saya lagi Marian Syukur dalam segmen Sembang Laman. Apa khabar Linda? Selamat pagi. Hai, selamat pagi. So, hari ini pagi yang indah, hari ini cerah je. Rasa cerah pun kat luar tu kot. Cerah ni semua dekat luar. Okey, sebab hari ni apa dia? Secerah Sebab yang kat belakang ni. berkatung dekat belakang tu. I macam nak tanya, ini apa ni sebenarnya? Apa nak bawa apa ni? Ada carrot, ada sayur. Ni macam Kalau kita tengok tu, itu selalunya kita buat apa kat dapur, kat kitchen, kat dapur tu kan. Itulah barang yang kita masak. Brokoli lah, carrot lah, sayur lah, semua-semua tu. Tapi yang kita masak tu belum tentu semua sekali kan. So apa yang kita nak buat, baki-baki sisa-sisa tu. Tapi sememangnya semua orang tahu tajuk yang sangat menarik pagi ini. Kita nak bercerita tentang buat duit dari sisa barang dapur anda. Cuba anda bayangkan sebenarnya selama ni berapa banyak dah pembaziran yang kita lakukan dekat ruang dapur kita. Habis makan, lepas tu kita simpan. Memanglah simpan dulu, sayang. Lepas tu dah basi. Lepas tu kita buang. Sebab apa? Kita dah tak tahu nak buat apa. Dah basi memang tak boleh nak buat apa. Sebenarnya hari ini saya menjemput Puan Linda untuk bersama dengan saya hari ini. Saya nak sembang dengan Puan Linda, nak tanya kabar betul ke Puan Linda. Sayur-sayur ni, adakah pendapatan anda? Ni lain macam sekali ni pagi ni topik kita. Okey, mungkin Puan Linda ataupun lebih mesra dengan Linda boleh tunjukkan dah, boleh mulakan cerita kepada followers Impian pagi ni. Diorang pun dah tak sabar dah. Okey, apa yang kita nak bincangkan pagi ni, satu yang menarik, yang selama ni mungkin kita rasa benda tu waste. Kita tu masuk tong sampah. Tapi yang kita masuk tong sampah tu lah yang boleh buat duit untuk kita. Walaupun sikit, tapi akan jana income kita kalau kita kumpul banyak-banyak. Dan benda ni ramai dah orang buat sekarang ni. Dengan keadaan PKP sekarang ni, ramai dah buat benda-benda ni semua. So, kalau kita tengok waste to wealth, maknanya daripada benda yang terbuang menjadi duit. So, dalam keadaan PKP kita sekarang, daripada start PKP 1, 2, 3 dan 4, okey. Satu data dari yang dikeluarkan oleh SW Corp, okey, memang banyak improvement pembuangan sisa makanan, pembuangan bahan-bahan buangan sangat-sangat menurun. Daripada 300,000 per day, sekarang dah jadi 100,000 je per day. Sehingga Jun yang lepas. Okey, sebab orang Malaysia dah sedar yang mana kita perlu jangan membuat pembuangan sampah yang banyak. Lepas tu bahan makan kita makan tu kita boleh kita boleh catu sebenarnya. Kalau sebelum ni kan, kita pergi kerja, kita beli dekat luar. Tak habis, kita buang je terus. Tapi, bila kita work from home ni, kita nampak. Bila kita buang dalam tong sampah tu, membazirnya. Sayangnya, kerana yang dalam tong sampah bila kita tengok tu kita sedih. Dan sebenarnya saat ini, kala ni, orang banyak buat benda ni. Adakah ni adalah satu trend yang sedang berlaku, fenomena dekat luar sana sebenarnya, Puan Linda? Dia bukanlah satu trend pada masa sekarang ni, tapi benda ni dah berlaku lebih daripada 10 tahun dekat Malaysia sebenarnya. Tetapi dekat luar negara, dia dah berlaku lebih daripada 20 tahun. Yang mana kita jadikan bahan-bahan terbuang ni satu benda yang kita boleh, satu selamatkan alam sekitar, yang mana kita akan ada gas metana, jadi kita akan tengok video gas metana tu. Kemudian yang kedua, kita boleh jadikan dia sebagai duit kita sendiri. Okey. Waste ni bukan setakat dari sisi dapur. Banyak yang waste. Contoh yang kita tengok dari segi baju yang kita pakai, barang yang kita beli, plastik-plastik yang kita guna. Tapi hari ni kita nak fokus kepada bahan dapur, kitchen. Bak kata tadi Mariam cakap, kita ni dalam impiana. Impiana ni lebih terkait dengan dekor, orang. Kita kecilkan skop kita tu, kita jadikan kepada kitchen. Jadi orang kita yang nampak skop tu kecil. Kalau kita nak cerita besar, nanti orang tak nampak sangat. Tak apa. Hari ni kita cerita dulu pasal kitchen. Lain-lain kali pasal benda-benda lain. So
Linda dah sediakan slide. Kita boleh tengok slide kita boleh kenal sikit-sikit. Kalau kadang cakap dia macam bosan kan? Betul. So kita boleh kita tengok slide, okay? So Linda slide. Kita tonton, ada tontonan yang Linda bawakan bersama dengan kita pagi ni. Yeah. Betul. Okay, so kita tengok slide ni. Ways to well. Segalanya bermula dari rumah dan laman. Saya percaya sebelum ni ramai yang dah tengok Abang Ed, ramai dah tengok talker yang lain berkaitan tentang tanaman, apa yang kita boleh bercucuk tanam. Tapi mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya hasil sisa daripada tanaman yang kita buat tu sebenarnya kita boleh jana income. Kita boleh buat duit. Kalau kita tak buat duit dari segi money pun, kita boleh jimatkan duit saku kita untuk kita tanam benda-benda tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang lain. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Kita tengok video sikit. Kalau kita tengok yang dekat tiba-tiba pula dia sangkut. Tak apa, biasa. Bila pagi-pagi dia macam tu. Dia pun tengah warming up juga macam yang lain. Kita biarkan dia warming up. Bila dia bercakap, kita diam. Kita diam, dia bercakap pula lepas ni. Betul tu. International word in its methane, one of the most potent greenhouse gases which contributes to climate change. And there's a very simple solution. Ini adalah sisa-sisa makanan yang banyak yang terbuang sebenarnya. Adakah ini satu rujukan yang Puan Linda buat melalui dekat Malaysia saja ataupun di seluruh dunia? Angka yang paling dekat. Kalau kita tengok angka yang ada tu, itu adalah angka Malaysia tau. Bukannya angka satu dunia. Kalau kita tengok Malaysia saja. Malaysia, ini adalah angka yang dikeluarkan oleh SW Corp sendiri, iaitu yang menguruskan sisa-sisa bahan pekerja kat Malaysia, yang mana Malaysia dah hasilkan 38,120 tan sisa buangan sehari. Bukan setahun je, sehari. Daripada 38,000 tu, ada 44.5% adalah sisa makanan, lebih kurang 17,000 tan sisa makanan yang terbuang sehari. Bayangkan, sehari 17,000 tan, tapi dengan 17,000 tan tu kalau kita sama-sama buat duit, secara tak langsung sikit pun kita dapat dana income untuk rumah kita sendiri. Kalau kita tahu kenapa sisa makanan ni banyak sangat terbuang, sebab Malaysia ni semua orang tahu kan sugar makanan. Yes. Saya sendirilah, Mariam sendiri. Suka makan apa? I tolak batu dengan kayu je, Linda. Kita nampak ni macam mana bulatnya I dekat dalam kamera ni. Bulat sihat ni. Nampak ni. Inilah salah seorangnya rakyat Malaysia yang menikmati makanan yang ada. Ya, kalau bagi dekat I, makanan dekat rumah mungkin tidak akan ada sisa makanan. Bagus. Satu contoh yang sangat bagus. Dekat sini semua ada. Sushi, makanan Perancis, Jepun, China, apa lagi yang tak ada. Sebab itulah dunia menggelarkan Malaysia ni sugar makanan. Jadi kerana kita ni sugar makanan lah, kita tak sedar sebenarnya kita nak membazir makanan banyak sangat. Ini yang rekod yang 17,000 tan ni untuk rakyat Malaysia. Tetapi kita bersyukur sangat sehingga Jun PKP lepas banyak sangat dah berlaku penurunan. Sebab kita duduk kat rumah, kita nampak yang makanan tu bila kita buang dia membazir. Sebab bila kita duduk lama dekat rumah, kita suka makan. Betul. Ini berkaitan video berkaitan tentang gas metana. Food is enjoy it, but some waste like eggshells, banana skins and tea bags is inevitable. Many councils now collect food waste, which can be recycled in one of two ways. The first, in-vessel composting, involves mixing food waste with garden waste, shredding it and composting it in a tunnel or container for around 2 to 4 weeks. Temperatures of up to 70 degrees C speed up the process and kill any harmful microbes.
It is then left for a further 1 to 3 months with regular turning and checks to ensure quality before going on to be used as soil conditioner. The second method, anaerobic digestion, uses microorganisms called methanogens to break down food waste, animal manures and energy crops in the absence of oxygen inside an enclosed tank. As it breaks down, it gives off biogas, which is collected and used to generate electricity, heat or transport fuels. It also creates biofertilizer that can be used in farming and land regeneration. Ask your council if they recycle food waste and which foods you can include. Wasted food has Okey, kalau kita tengok tadi tu kan, gas metana. Gas metana ni apa? Okey, gas metana sebenarnya dia boleh efek kepada alam sekitar. Okey? Dia boleh efek kepada kerosakan udara sekeliling kita. Dia boleh rosakkan ozon negara kita, ozon dunia kita. Okey, satu hikmah di sebalik PKP yang berlaku hampir 2 tahun ni, pada Mac 2021 tahun ni, salah satu lubang ozon dunia yang berada di Amerika Selatan telah tutup. Betul. Akibat daripada kita lockdown, dunia lockdown, maknanya kita tak semuanya duduk rumah, tiada industri berlaku. Jadi secara tak langsung gas-gas yang beracun ni, yang membahayakan alam sekitar ni dapat kita reducekan dan bagi peluang kepada bumi kita ni yang dah semakin teruk untuk kembali sihat. Nah, salah satu dia kita telah lihat penutupan ozon semula. Nampak tak kat situ betapa bahayanya gas-gas yang dihasilkan oleh bahan-bahan sisa buangan ni. Betul. Sebab bukan sahaja lapisan ozon tu telah tertutup, sebab kita pun dapat banyak lagi daripada rujukan-rujukan yang lain yang macam mana yang kita lihat, tengok air sungai yang dulu yang mengalir, kita kata ni je lah, kita ambil yang paling dekat dengan kita, Sungai Kelang tu. Betul. Takut tengok, kita tak tahu nak tersungai ke sampah Kelang ke Sungai Kelang, wawah malam kan. Tapi sekarang sebab dah 2 tahun kita dah duduk dekat rumah macam ni, alhamdulillah mempunyai kesedaran dah rupa-rupa. Itu yang bagusnya. So kalau kita tengok gambaran yang sampah yang ada tu, bayangkan itu adalah longgokkan sampah yang banyak sangat, yang kita di dalam tu ada pelbagai sampah yang kita boleh asingkan tahu sebenarnya untuk di kita semula. Tetapi kesedaran ni untuk masyarakat Malaysia sehinggalah Jun yang lepas, kita baru berjaya menggalakkan masyarakat Malaysia 40% kadar kita semula yang berlaku di Malaysia. So kita kalau dengan impiana ni sikit sebanyak boleh membantu rakyat Malaysia ni dengan adanya info-info macam ni untuk membantu rakyat Malaysia ni sendiri untuk membuat pengasingan makanan. Kita boleh buat kita semula, mana yang boleh buang-buang, mana yang boleh recycle. So kita dah bantu SWCOG yang menguruskan sisa pejal ni untuk lebih mudah dan menyenangkan mereka. Secara tak langsung lebih cepat kita bantu mereka untuk selamatkan alam sekitar kita. So kalau kita tengok banyak kan negara-negara dekat situ yang list kan. Kalau tengok negara kat situ, kebanyakan negara maju tau. Tetapi terletak negara kita di situ yang dalam proses ke negara maju, di tempat ke-8. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sebagai rakyat Malaysia pagi ni, okey, kita semestinya lah rakyat Malaysia kan yang tengah dengar saya punya celoteh di pagi hari ni kan, sembang laman saya bersama dengan Linda pada pagi ni. Okey, jadi anda ada tak rasa semangat? Rasa tak semangat tu pagi ni? Sebab apa semangat? Semangat untuk memupuknya, untuk kita menyayangi dan ke alam sekitar kita ni dengan lebih mendalam. Daripada segi pembaziran makanan tu sebenarnya kita dapat menghasilkan sesuatu, menyumbang sesuatu kepada bukan negara saja tau, menyumbang kepada bumi. Itu sebenarnya, itu yang memang membuatkan sesuatu bahan jadi bahan kompos untuk tanaman apa semua ni. Kerana dia ada rasa satu sifat, tak naklah geli, semuanya tapi masuk perut dia tak sebab pada dia dah masuk tong sampah tu geli, sedangkan benda yang sama je, makan cuma sayur tu rosak sikit, kena makan dengan ulat, lepas tu
bahan-bahan tu macam kulit bawang tu, sebenarnya bawang yang kita makan tu hasil dari kulit bawang yang kita buang tu juga sebenarnya. Tapi sebenarnya lapisan paling luar. Macam tu lah. Kalau kita tengok ni, negara kita ni tangga ke-8 tau. Negara paling banyak membazirkan makanan. Siapa yang suka buang makanan? Tolong komen kat bawah ni. Bukan saya suruh komen yang tak buang makanan, saya suruh komen siapa yang suka buang makanan. Sebab apa? Sebab kita boleh kongsikan kesedaran tu pagi ni. Betul tak, Linda? Kan? Betul. Ini rekod kita tau, tahun lepas. Yang mana kita berada di tangga ke-8 daripada negara-negara lain. Negara yang pertama kita tahu lah Amerika kan. Dan Malaysia ni menghasilkan macam kita tahu tadi 17,000 tan sehari sisa makanan yang tersisa macam tu je. Sedangkan kita boleh buat duit dengan sisa makanan 17 tan ni. Dan negara kedua yang orang kata yang membazirkan makannya adalah Singapura, negara jiran kita sendiri. Makanan macam-macam ada, jiran sebelah, makanan semua sedap. Lebih kurang macam Malaysia je, semuanya lebih kurang. Orang kata etnik kat dalam tu pun lebih kurang sama juga kat Malaysia. Sama je. Sebab itulah kita berada dalam kelompok 10 teratas. Dahsyat kita ni kan. Tepuk tangan sikit kepada diri kita kerana anda tergolong sebenarnya kerana anda telah menyelamatkan, tidak membazir makanan tersebut. Anda adalah tergolong daripada rakyat Malaysia yang ada di tangga ke-8 ni sebenarnya. Sebenarnya dia sebenarnya tak nampak, memanglah tak nampak kan. Tapi sebenarnya kebaikan yang you buat tu ada anda menyumbangkan sedikit sebanyak kepada negara gini yang kita nak kupaskan kepada anda. Sebab kali ini nampak agak berbeza. Ini apa pula? Tinjauan kesedaran dan tingkah laku masyarakat terhadap amalan. Mungkin kita nak belajar tentang macam mana nak makan betul-betul ni. Ya betul. Sebab ini daripada SW Corp sendiri, dia orang buat survey tahu macam mana Malaysia ni sebenarnya kita sebenarnya perlu menghargai makanan tu sendiri. Survey ni baru lagi kita buat, iaitu pada, bukan kita lah, SW Corp buat 2 Mei 2021 tahun ni. Okey? Baru? Baru je, baru sangat-sangat. Okey, kalau kita tengok punca bahan makanan dan makanan yang dibazirkan. Okey, kat sini dia dah pecahkan siap-siap. 14.5% barang makanan telah tamat tempoh. Okey, kenapa? Masa kita nak beli makanan ni, pastikan kita tahu tamat tempoh. Okey, biasanya makanan yang tamat tempoh, okey, untuk yang chef lah yang dalam 3 bulan dia ada. Okey, so sebenarnya kita kena rancang masa kita beli makanan untuk elakkan pembaziran. Jangan macam, kita ada jualan murah untuk makanan tamat tempoh lagi sebulan. Kita beli banyak. So jangan tamat tempoh, lepas tu tak makan, jadi kesudahan kat mana? Tong sampah. Jadi Lambat. sebenarnya satu part lagi dekat sini. Kenapa barangan makanan ni yang tamat tempoh ni boleh berlaku? Ini perangai. Ini perangai ni memang I memang marah sangat-sangat sebenarnya. Habis kesempatan nak marah ni you all ni. Bila kata je, tapi mungkinlah ni dah banyak kali dah PKP, I rasa diorang pun dah tak jadi macam tu. Pada mula-mula dan awal-awal kita PKP, cuba kita tengok balik diri kita sendiri. Ada tak kita buat panic buying? Siapa yang buat macam tu, komen sikit kat bawah ni. Inilah yang tergolongnya dekat sini. Inilah punca-puncanya yang berlaku. Macam you imagine, di mana you all boleh makan, sebulat-bulat saya ni pun saya tak mampu nak makan roti. You beli banyak-banyak kenapa tu? Kalau lah suami saya buat macam tu, dah lama saya marah. Dah kenapa? Betul. Kan? Sabar, simpan. Kalau dulu orang tua-tua, mak-mak kita akan cakap, simpan sikit orang belakang makan. Macam itulah sebenarnya. Tapi bila cerita pasal roti tu, kelakar juga masa kita mula pandemik. Sampai lori roti pun kena curi. Tak pernah orang curi lori roti. Sampai lori roti Gardenia tu, dia kena curi. Kan? Sudahnya roti macam tu je. Betul lah hai. Okey, kemudian kita tengok makanan basi ni antara yang paling banyak. Okey, kenapa jadi basi? Sebab masa kita masak tu kita tak merancang, kita tak simpan dengan baik. Sebenarnya makanan ni kalau kita simpan dengan baik, ini kalau saya nak Lina nak cerita pasal makanan ni, dia kena satu lagi cerita episod. Macam mana kita nak simpan makanan dengan baik. Sebenarnya makanan ni
Linda sendiri buat uji kaji makanan yang kita boleh simpan dalam fridge dengan cara penyimpanan yang betul sebenarnya boleh sampai seminggu. Kalau yang makan masak tu. Dia ada cara nak simpan tu. Tapi kalau nak cerita hari ni panjang ceritanya hari ni. Panjang. Jadi kalau anda rasa anda nak tahu macam mana, adakah okey saya nak cuba, saya tolong sikitlah Kesian dekat followers simpanan. Saya tolong sebab saya pun nak tahu juga. Okey, ada tadi kata macam Paulina kata tadi, Lina kata cara penyediaan makanan. Adakah bukan cara penyimpanan. Okey, penyimpanan. Adakah penyimpanan itu bermula daripada penyediaan. Cara penyediaan makanan tu juga kena betul agar tidak berlakunya makanan tu basi. Ada tak macam tu? Betul. Satu daripada kita start membeli barang lagi. Pertama kita kena beli yang fresh lah. Itu memang normal lah. Untuk dapat makanan yang penghasilan yang bagus. Kemudian cara kita masak. Cara kita bersihkan makanan tu. Cara kita masak. Bekas yang kita pakai untuk simpan. Time yang sepatutnya kita untuk simpan. Benda-benda tu semua mainkan peranan. Tapi benda-benda tu kalau kita buat hari-hari, benda yang kita selalu buat. Cuma kita kena clear macam mana part yang sepatutnya. Contohlah, kalau kita buat penyimpanan makanan macam nasi. Kita dah masak nasi tak nak basi nasi ni. Nasi pula kita pun banyak jenis. Ada nasi yang cepat basi, ada nasi yang susah nak basi. 2 hari kat luar pun tak basi. Betul. Macam ada. Jadi kalau nasi, contoh kita ambil nasi yang berkanji. Ini adalah nasi yang cepat basi. Bila nasi cepat basi berkanji, kita kena selalu panaskan dia. Kalau tak, selepas 4 jam, pack, ambil nasi tu, pack, masuk dekat dalam bekas, terus simpan dalam fridge. Jangan kita biarkan kat luar tu lebih 4 jam atau 5 jam. Masa tu nanti dia dah start dah. Orang kata bakteria tu bertindak. Tu yang nanti lama-lama kita sakit perut. Caranya lah, ada banyak lagi cara penyimpanan. Tapi ramai yang tak perasan sebenarnya. Satu lagi, Mariam, yang paling penting, bila kita simpan dalam fridge, pastikan makanan tu bertutup. Yang ini ramai saya rasa, dah malam dah siap makan, kita simpan je dalam fridge. Tak bertutup tak apa. Kat situ je, makanan tu dah effect. Dah contamination dah kat situ. Mariam nak cerita pasal makanan ni. Nampak tak? Saya baru tadi saya nak cerita sebenarnya. Itulah yang menariknya topik. Nampak tak anda dah mesti dah macam nak tunggu lagi. Tidak. Tidak. Puan Linda tak akan bercerita dengan anda sebab kalau nak bercerita tentang sebab topik yang hari ni tu saya kata topik hari ni sangat best sebenarnya. Tapi bila dalam satu baru cungkil sedikit tentang makanan, macam mana cara penyediaan makanan tu, itu saja dah boleh ambil, dah boleh makan kan 1 jam untuk kita bersembang. Tapi kalau anda inginkan topik itu dikupaskan, diterangkan dengan lebih lanjut macam mana kita nak jaga makanan kita agar tidak berlakunya pembaziran daripada segi bila kita masak makanan kita basi cepat, kita akan ada sesi yang seterusnya nanti pada masa akan datang dengan Linda. Boleh ke Linda kan? Kita buat topik lain pula lagi depan ni. Ada masalah. Linda suka pak-pak yang nak menyimat-nyimatkan makanan ni, nak savekan, nak selamat-selamatkan ni. Suka. Soalnya banyak cerita tapi ramai orang tak tahu. Mungkin benda ni diorang tak biasa. Tapi sebenarnya kita kena jelaskan benda ni. Okey, tak apa, kita back semula kepada pembaziran makanan ni. Jauh dah kita ni. Okey, kalau kita tengok dekat situ, adakah berlaku peningkatan jumlah sisa makanan semasa musim perayaan? Survey kat situ cakap tidak. Okey, sebab ini semasa PKP, kita tak pergi beraya. Semua duduk rumah. Jadi memanglah tak ada. Tetapi kalau kita tengok rekod sebelum berlakunya pandemik ni, 80% pembaziran berlaku semasa musim perayaan. Nampak tak dekat situ 45%. Dia dah hampir separuh kita mengurangkan pembaziran makanan ni sempena pandemik ni. Betapa dahsyatnya impak pandemik ni untuk pembaziran makanan je. Itu baru satu sudut. Okay. So kalau kita tengok next, ini siapa ni? Ibu Rabbit comel. Be a food hero. Siapa dia ni? Mungkin kat Malaysia tak berapa famous, tapi dekat luar negara dia sangat famous. Dia adalah kartun yang ramai kanak-kanak, sebenarnya kanak-kanak dunia kenal dia. Kenapa? Food and
Agriculture Organization yang ambil dia, FAO ambil dia sebagai duta dia, sebagai hero dia, sebab kesedaran untuk mengurangkan pembaziran makanan ni bukan daripada kalangan dewasa je. Kita kena bagi pendedahan kepada kanak-kanak. Jadi cara kita nak attract, kita nak tarik kanak-kanak ni, kita gunakanlah hero dia orang. Dulu-dulu Batman, tapi kita dah tukar. Okey, sekarang FAO ni cuba untuk jadikan rabbit ni sebagai hero food, hero makanan dunia. Jadi Saya pun sukalah hero saya macam ni. Comel lah hero saya. komen dan kita rasa macam nak tengok dia, apa dia buat. Macam ya betul hero. Betul. So, jadi apa benda yang dia buat? Jom kita tengok video ni. Alright? Peter Rabbit and his friends have always taken care of the environment. Should this be in paper or plastic? Now, Peter Rabbit is supporting the United Nations by being a food hero. Anyone hungry? As a food hero, he's doing his part to take care of our only planet, and he needs your help. Come on, here's what you can do. Eat more fruits and vegetables. Wait, you don't have to try to eat me anymore. You're welcome to all of this. Fantastic. If you can, buy local and seasonal food. There's a magical place with the ripest radishes, the sweetest corn. It's called the Farmer's Market. Grow food at home What can I get you? We have apples, tomatoes. and waste less food. You too can be a food hero like Peter Rabbit. Tell me everything. Learn how to act now. Wake up, kids. We have a job to do. Let's go. Find out more at un.org/act now. Itu kan rabbit. Nampak tak dekat Handsome hero pagi ni. lalu kita tengok hero Sasa kan. Comel dia, marah dia. Betul tu. So nampak tak dekat situ dia galakkan kita, okey nak bertanam, okey sebelum ni kita dah banyak dah toker-toker kita yang cerita pasal bertanam, cerita tanam edible, kita perlu ada tanaman dekat rumah, tanaman apa yang sesuai. So dekat dia akhir sekali dia cerita pula kita perlu kurangkan pembaziran makanan. Dekat situlah hero ni mainkan peranan. Dia nak beritahu juga dekat anak-anak kita pentingnya kurangkan makanan, sebab sebenarnya bila kita kurangkan makanan, kurangkan pembaziran tu, kita akan selamatkan dunia secara tak langsung. Tapi kita tak perasan benda ni. Betul. Kita nak cerita pula daripada yang pembaziran. Okey, contohlah kita dah terlanjur terlanjur membuat pembaziran. Apa yang kita boleh buat dengan pembaziran tu? Ya, salah satu cara dia kita boleh buat kompos. Salah satu daripada pembaziran kita berlaku tu bila kita jadikan kompos, daripada kompos ni kita boleh jual kompos ni, malah daripada kompos juga kita boleh jadikan satu benda yang lain. Okey, antaranya kita ada paper botol yang telah mendapat pengesahan peringkat global pada tahun 2016 yang kita panggil dia sebagai brand dia bawa paper water botol. Boleh semak benda ni. Yang mana pencipta paper water botol ni kita dah tak perlu dah beli gunakan botol plastik tu untuk kita dalam kertas, lepas tu kita boleh buang dan dia boleh orang cakap terurai dalam tanah macam mana kertas, berbanding botol plastik tu yang perlukan lebih kurang 1000 tahun untuk terurai. Bayangkan kita nak pakai dalam beberapa minit tapi dia terurai 1000 tahun. Kita dah mati pun, hidup semula pun tentu lagi terurai. Bayangkan benda tu. Dah jadi mumia pun dia tak hancur lagi. Ya, betul tu. Jadi apa tu kompos? Kita sibuk ni cerita pasal kompos kan. Okey, kompos ni adalah proses penguraian dan penstabilan bahan organik secara biologi. Maknanya secara alami, secara alam semesta. Di bawah keadaan terkawal bagi menghasilkan produk akhir manfaat kepada tanah. Okey, produk kompos ni kita kategorikan dia sebagai organik. Okey, daripada berlakunya bahan-bahan ni turai secara biologi, dia memberi khasiat kepada tanah. Dia membaik pulih tanah tu semula. Dia bukannya merosakkan tanah, tetapi dia adalah satu komponen kompos. Bila terurai, dia akan bantu suburkan tanah tu balik.
Macam mana kita nak buat kompos ni? Kompos ni tak semestinya kita kena buat dekat tanah. Ada banyak cara dia. Okey? So, kenapa kompos? Okey. Pertama, macam kita cakap awal-awal tadi, pentingnya kompos ni adalah untuk manfaat kepada alam sekitar. Macam kita cerita tadi, pertama tadi gas metana. Betapa dahsyatnya keburukan gas metana tu kepada alam sekitar. Okey, yang kedua, menjimat kawang. Menjimat kawang tu macam mana? Contoh, kita dah belajar, kita dah ambil tahu tentang macam mana kita nak tanam pokok, kita nak hasilkan sayur. Okey, kita boleh reducekan, kita boleh kurangkan penggunaan baja-baja yang ada tu dengan kompos. Yes, yang kita buat tu kita boleh jadikan baja. Malah dia lagi bagus sebabnya dia boleh memperbaiki tanah secara tak langsung. Okey. Kita kategorikan dia sebagai organik. Dia sendiri dekat dalam Baju organik. Yes, betul. Dia ada mikrob yang akan membantu membaik pulih tanah yang tak subur tu. Dan yang ketiga, bertindak sebagai perapi tanah yang baik. Macam tadilah saya cakap, dia membantu membaik pulih tanah tu semula. Okey? Okey, kompos ni banyak. Okey. Banyak dalam kompos banyak cara dia. Banyak. Kalau kita Google dekat YouTube ke, dekat internet ke, pelbagai cara konsep kompos yang kita boleh buat. Tak ada salahnya. Tetapi ada dua je jenis kompos yang akan berlaku. Sama ada secara cecair ataupun secara pepejat. Tetapi untuk hari ni kita ni lebih kepada cecair sebab kita libatkan sisa-sisa makanan dapur. Kita tahu kan sayur tu berair, bawang tu berair, apa-apa yang kita potong tu berair. Jadi dia akan jadi bila dia dah tapis nanti kita boleh jadikan dia kepada pepejat. So dia boleh jadi dua. Tapi kalau hasil-hasil tanaman yang kita tanam pula dia boleh jadi satu, iaitu menjadi pepejat. Okey. Nampak macam complicated sangat kan? Tak. Sebenarnya senang je kalau bila kita faham. Saya ni seronok, saya seronok. Lepas ni saya dah rasa kalau anda dekat luar sana ada rasa tak apa yang saya rasa? Rasa berdosa tak? Betul. Sebab bila kita tengok nanti lepas-lepas ni, bila kita dah tahu pentingnya kompos, kenapa kompos ni, apa kebaikan kompos ni, kita akan rasa macam buang makanan tu, ya Allah, aku buang makanan ke hari ni? So esok tu kita akan motivate, jangan buang. So kita akan pastikan kita masak ikut sukatan yang betul, keperluan yang betul. Kita akan pastikan benda tu semua ikut yang sepatutnya. Tak ada pembaziran dah lepas tu. Okey. Kalau kita tengok untuk buat kompos ni, kita pegang dua je. Kena ada coklat, kena ada hijau. Coklat tu apa? Coklat tu adalah bahan-bahan kering. Contoh seperti daun kering, kayu-kayu kering, ranting-ranting kering. Kalau kayu-kayu yang tebal-tebal tu kita kena pastikan potong halus-halus sebab kalau boleh nak jadikan kita campak macam tu je. Tetapi dia akan lambat jadi kompos. Kalau kita ranting-ranting tu kecil tak ada masalah. Okey. Tapi kalau daun kering-kering, itu semua akan lagi cepat jadi kompos. Okey. Kemudian green tu pula adalah hijau. Maknanya daun-daun hijau. Seperti macam sayur-sayur yang kita masak tu kan. Lebih-lebih tu. Lepas tu daun pisang. Daun pisang pula. Kulit pisang. Daun pisang. Okey. Lepas tu kulit telur tu semua kita boleh pakai. Bahan-bahan dapur yang kita guna hari-hari, kita ada sisa-sisa tu, contoh kulit bawang, cili, biji cili lah, apa lagi, kulit bawang putih, kulit halia yang kita hiris, pisang, kulit buah-buahan, itu semua tak ada masalah, boleh jadi kompos. Pertama tapi nanti kita ajar macam mana nak buat kompos tu kat rumah. Simple je, senang je. Okey? So, kalau kita tengok pula, kenapa dia cakap kompos? Sebab setiap kompos tu, dia ada maksud. Setiap huruf kompos tu ada maksud. Contoh, C tu
Okey, dalam kompos kita perlukan 2 gas, iaitu kita perlukan karbon, kita perlukan nitrogen. Yang ini yang akan menyebabkan terurainya bahan-bahan yang kita nak jadikan kompos tu. Okey, selain itu kita perlukan mikrob juga. So selain itu kita perlukan oksigen juga sebab dia perlu bernafas. Dia sebenarnya boleh hidup dekat dalam tu walaupun kita dah potong, tapi dia boleh bernafas lagi. Kemudian kita juga perlukan kelembapan, moisture kat situ. P tu particle size, maknanya tadi kita cerita size tu mesti kecil-kecil, lagi halus, lagi cepat terurai. Okey. Macam kita makan bubur dengan makan nasi. Mana lagi cepat? Makan bubur kan? Masuk kan? Macam tu lah. Lagi halus, lagi kasar, lagi lambat. Lagi halus, lagi cepat. Kemudian bila kita buat kompos, dengan cara yang betul kompos ni, tak akan ada sebarang bau. Dia ni kita akan bau tanah sebenarnya untuk yang pepejal. Untuk Linda sendiri, hari Sabtu yang lepas kita orang baru harvest kompos pepejal tau. Dan kompos ni bolehlah dikategorikan sebagai grade A. Sangat wangi kompos ni. Mesti orang cakap, jijik lah. Kan kompos tak. Nanti bila-bila saya nak bawa Mariam, kita tengok kompos dekat tempat kita orang buat kompos. Memang bau. Menarik. Saya lah, tapi sebenarnya bila Linda kata tadi, bila kalau kita buat ini memang menarik lah. Maknanya kalau dia ada teknik dia pula. Kalau you buat benda tu betul, barulah you punya kompos tu tidak akan berbau. Saya pun rasa macam nak belajar. Boleh teruskan? Boleh. Tak ada masalah. Okey, kompos kita boleh buat dalam rumah dan luar rumah, tapi disajaskan di luar rumah. Sebab kita nak mula-mula buat tu memang ada bau sikit. Okey, tapi bila dia dah saja kompos nanti dia akan semakin reduce bau tu. Tapi disajas buat kat luar lah. Okey? Alright. Okey. Ini yang akan salah satu menyebabkan kompos tu jadi ataupun tidak. Dalam kompos, do kompos. Okey, kalau kita tengok dalam kompos tak ada masalah. Kita combinekan tadi coklat dan hijau. Okey, kita maknanya daripada sisa baki buah, sayur, kulit telur, kita punya hasil-hasil tanaman yang kita tanam tu, kita dah harvest, kita nak ambil yang baki-baki tu kan kita nak tanam baru kan ada sisa tanaman, itu semua kita jadikan kompos. Tisu, cardboard, lepas tu kertas-kertas yang ada tu, itu semua boleh jadi kompos, tak ada masalah. Selagi benda tu boleh terurai, tak ada masalah. Tetapi don't kompos, ini yang sangat-sangat penting yang menyebabkan antara kita punya kompos tu jadi bau best ataupun tidak. Dia akan terurai, tetapi sama ada dia jadi bau yang sangat-sangat busuk, smelly tu yang tak suka tu, ataupun dia akan tak ada bau. Ataupun wangi. Wangi kat sini bukanlah macam minyak wangi yang perfume tak. Maksudnya wangi alam, wangi tanah. Macam tu. Okey. Bau dia macam mana ni, siapa yang suka menikmati bau selepas rumput dipotong? Komen kat bawah. Okey, so dalam kompos pastikan jangan letak daging, lemak, minyak. Ini adalah bahan-bahan yang akan merosakkan kompos tu. Sebab minyak ni tak boleh terurai pun. Sebab dia akan bila mikrob tu dia nak bertindak, dia akan menjadi satu layer ataupun yang melarang mikrob tu untuk menguraikan bahan-bahan tu. Tapi untuk jangka masa panjang dia akan berlaku, tapi hasil kompos tu tak cantik dan bau dia pun tak sedap. Okey. So lepas tu selain tu kalau kita ada tanaman yang banyak penyakit, yang berpenyakit, janganlah masukkan dekat dalam kompos. Sebabnya kalau tujuan kita nak guna kompos ni adalah untuk jadi baja kepada tanaman kita seterusnya, tidak digalakkan sebab kita risau penyakit-penyakit dekat dalam tanaman tadi tu akan merebak ke tanaman baru yang kita tanam nanti. Okey? So selain tu kita jangan masukkan susu-susu, itu semua tidak digalakkan masuk. Tapi yang ni saya nak clearkan. Memang ada YouTuber dekat overseas, dia kata, we can compose everything, apa sahaja.
tulang ke apa, betul, betul, tak dinafikan, betul. Tetapi hasilnya yang akan membezakan kompos tu okey ataupun tidak. So kita semua nak kompos tu cantik dan hasil cepat. Kompos hasil cepat, kompos yang cantik akan terhasil antara 3 hingga 4 minggu. Dia akan cepat. Tetapi untuk liquid, untuk cecair 7 hari kita dah boleh dapat hasil. Yang tadi 3 hingga 4 minggu tu adalah pepejal. Pepejal. Okey. Nampak tu? Ini dia. Kalau kita buat ini pepejal tau. Okey, kalau kita buat pepejal, ini layer-layer dia. Okey, first untuk kita buat kompos, kita mesti ada benda yang boleh boost dia untuk jadikan kompos. Okey, sama ada kita punya EM, okey, mikroorganisma baik, ataupun kita boleh guna tanah. Kenapa tanah? Sebab tanah sendiri ada mikrob yang boleh menguraikan. Kemudian kita boleh juga menggunakan salah satu mikrob pengurai. Okey, ada dekat pasaran. So itulah yang paling bawah. Okay. Kemudian kita boleh green layer. Yang tadi kita belajar tadi kan, green layer tu apa? Sayur-sayur yang berwarna hijau. Kemudian atas tu kita letak brown layer. Dan step ni diteruskan sampailah penuh. So lepas tu boleh tutup. Bila tutup pastikan ada ruang udara dekat bahagian atas tu. Untuk tujuan pengudaraan yang kita belajar tadi kan, kita ada oksigen tadi kan. Untuk pengudaraan, cikgu lah pula. Baik Cikgu Linda, okey, faham. So, kita dah pergi dah. Yang tadi kita dah belajar tadi tu, okay, macam mana kita nak buat liquid? Okay. Tak susah sebenarnya, kompon ni senang je. Okey, kita kena ada bekas. Okey, kenapa kalau tengok bekas tu kena adalah bawah tu pilih dia nak buka. Okey, ni tujuan untuk memudahkan, boleh kalau tak ada, tapi kita kena keluarkan bahan yang kita buat kompos tu, lepas tu baru nak ambil liquid cedok kat bawah. Kan susah, tak tahan ke bau yang tengah berlakunya penguraian tu. Silap kita sendiri pun tak tahan bau dia. Jadi inilah cara dia. Kita pilih letak. Yang ini kita boleh DIY sebenarnya. Untuk kita beli balang tu ada dekat kedai, tak ada masalah. Lepas tu beli tapis yang macam ngam-ngam, kita boleh adjust. Nampak tak dekat gambar yang sebelah tu ada, at least adalah ruang untuk liquid tu bertakung. Kemudian kita letakkan untuk yang liquid, tak semestinya perlu ada layer. Macam yang tadi kita ajar yang terpasal pepejal. Kita lepas masuk kita potong, campak je kat dalam tu. Potong, campak je dekat dalam bekas ni. Untuk menggunakan dia, kita boleh tabur mikrob. Kita ada dekat pasaran yang mikrob yang boleh bantu mempercepatkan penguraian. Kalau kita tak campur boleh, tapi lambat sikit. Okey? Okey. So, jadi lepas 7 hari, kita bolehlah ambil liquid tu. Nampak tak? Mudah sebenarnya nak buat benda ni kalau anda rajin. Sebenarnya dia tak perlulah anda nak rajin ke anda nak malas. Tak ada istilah rajin dan malas dekat sini. Sebenarnya macam tadi, macam Paulina kata, dah masak potong-potong, letak kat situ. Anda kena sediakan bekas yang sepatutnya untuk anda membuang sisa-sisa makanan anda yang tidak anda terus buang di dalam tong sampah. Tetapi buang di dalam bekas untuk anda jadikan dia adalah bahan cecair kompos untuk tanaman anda kat luar sana. Betul sangat-sangat. Okey, itu dah settle satu part. Part yang seterusnya, ini yang tadi kita dah terangkan tu. Terangan yang pertama, ini adalah yang pepejal. Ini yang tadi kita boleh cakap, pepejal kompos. Dia akan terhasil lebih kurang macam ni. So, yang mana dia tak tahu. Kita rasa bahan-bahan yang kita, sayur-sayur yang kita masukkan tu kan besar lah, kecil lah, apa bentuk, macam-macam bentuk. Bila dia jadi kompos dia akan jadi lebih kurang macam gambar rajah ni. Nampak tu? Ini yang dia tu yang akan macam bau wangi, bau tanah untuk saya lah. Untuk saya macam tu lah. Mungkin sebab kita dah terbiasa kan dengan bau kompos ni, jadi macam pada saya wangi lah. Menikmati alam sekitar, alam semula jadi ni. Alam sekitar ni dinikmati dengan penuh menjiwai. Nampak tak? Jadi kalau anda nak rasa macam tu, anda kena tahu membuat macam mana nak buat baju kompos ni dengan betul. Betul macam tadi kalau saya tengok kat situ. Lah tisu yang kat dapur tu lama dah saya dah buang. Lepas ni saya tak buang dah, janji. Alhamdulillah dah. Dikotakan ya.
Jangan sebab tadi saya diam, saya tertengok aje. Kotak. Beli barang online kan banyak kan sekarang ni kan. Alamak, janji tak buang. Bagus anak murid yang baik. Kalau macam contoh macam minyak minyak tu kalau kita masak kan, kita boleh kumpul dekat dalam satu bekas minyak bilik semula, lepas tu kita boleh hantar recycle. Betul. 5 kilo minyak tu kita boleh dapat duit walaupun sikit, dalam kalau tak silap Linda lah lebih kurang RM1 lebih. Tapi Tak bayangkan sekurang-kurangnya ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa. Sekarang minyak masak pun dah naik harga kan sebenarnya. Betul. Jadi sekurang-kurangnya kita belanja RM21 beli minyak masak, kita dapatlah pulangan RM1 lebih untuk minyak masak yang kita dah pakai tu, sekurangnya ada lah juga hasil. Ini kita boleh kaitkan dengan tabung edible. Ingat tak Abang Ed pernah ajar tabung edible? Tabung edible. Tak, pagi Sabtu ni kalau ada Abang Ed dekat dalam kita punya live pagi ni, siapa yang kata lupa kata Abang Ed tu, jawablah sini Abang Ed. Mesti Abang Ed akan komen kat bawah tu. Ingat tak apa yang dia ajar? Betul. Sebab tu ada kait mengait sebenarnya. Impiana ni bagusnya sebab topik yang dikupas ni semuanya ada kait mengait. Penting sebenarnya. Dia synchronize tu sangat penting. Barulah orang nampak benda tu. Terima kasih kerana mempercayai Impiana, sebab Impiana ni sayangkan dengan follow-follow kat luar sana, sebab mereka dekat luar sana tu kan dah banyak benda yang diorang nak tahu, tapi kadang-kadang tak tahu daripada sumber mana nak tahu, sebab terlalu banyak platform media yang ada akan bercerita tentang yang viral-viral, sebab orang suka dengan cerita tentang yang macam ni, tetapi malangnya kita tidak dapat daripada sumber yang sahih. Macam kadang-kadang mungkin ada orang petua dia mempercayai benda macam ni, petua dia tanam pokok macam ni, tapi bila kita dengar sendiri daripada Jabatan Pertanian sendiri yang menghasilkan, yang orang kata macam tiap-tiap hari lah, pagi, petang, siang, malam, kalau tidur pun tanya je apa nak buat, dia boleh jawab dalam tidur boleh jawab. Jadi kita kena tanya pada orang yang orang kata yang memang dah dalam bidang ni, barulah kita sebenarnya tak kisahlah daripada mana pun anda dapat, sebenarnya terpulang sebab kadang-kadang mungkin benda tu jadi dengan apa yang mereka buat kan. Nanti ada pula yang follower kata tak adalah, saya jadi je saya buat tu. Ya mungkin jangan marah saya, mungkin kan, dan mungkin benda tu tidak jadi, tapi kita ni macam tu lah saya kata, Impiana tak akan berhenti untuk mengajar dan memberi ilmu kepada anda semua, sebab Impiana akan membawa orang-orang yang memang betul dalam pengkhususan apa yang mereka lakukan. Macam Paulinda sendiri membuat benda ni setiap hari bergelumbang dengan tanah sehingga dia mencintai bau tanah tersebut. Nampak tak? Nampak. Nanti kalau betul-betul follower Impiana ni buat, korang akan rasa benda ni sebenarnya. Mula-mula macam jijik rasa sampah, apa ni sampah, kita nak buat, nak simpan sampah, apa guna kan. Tapi nak tahu kenapa? Okey, kita akan tengok video yang mana menunjukkan kompos ni boleh masuk dalam tabung edible kita tu, malah dana income bagi siapa yang buat secara komersial. Okey? Mari kita. Harga dia memanglah harga dia terlalu macam wow, tapi kena ingat orang yang buat kompos ni secara komersial, dia dapat hasil tu adalah free of charge, which
Dia cuma perlu buat sistem ataupun beli mesin untuk generate jadikan kompos. Sebab kompos ni ada banyak jenis cara buat kompos. Tapi yang hari ni kita belajar kompos yang kita buat kat rumah lah. So kalau kita tengok RM499 tu, nampak tak kat situ? Kat situ betapa bijaknya yang menjual ni untuk sekalikan dengan barang-barang tersebut. Sedangkan kos dekat situ kalau kira-kira tak sampai pun 100 sebenarnya. Tapi sebab kita tak tahu macam mana kompos tu dibuat, jadi kita rasa, senang lah. Kita beli je, kita terus buat. Tapi sebenarnya kalau kita tengok daripada slide daripada satu persatu, sebenarnya kita boleh buat sendiri je. So tak payah pun. Jadi dekat sini nampak tak, kita boleh buat kompos sebagai duit. Kalau tak jadi sebagai duit kita pun, kita boleh jimatkan sedikit duit untuk membeli baja. Sedikit duit untuk dimasukkan dalam tabung edible, kita kumpul banyak, cukup bulan boleh bayar bil elektrik. Kata tadi yang pasal hasil buat tu sikit-sikit. Kami buat kompos untuk yang trip yang baru-baru ni. Tanpa disedar kami telah menghasilkan baru tapis untuk suku toh, kami dah dapat menghasilkan 2,5 guni kompos. Bayangkan. Itu baru itu daripada sisa-sisa tanaman tu semua. Kalau kita orang buang terus tu boleh je. Kalau malah nak buat kompos macam leceh buat kompos ni kan. Tapi siapa sangka kita orang baru suku je. Baru suku je kita orang tapis dah dapat 2 guni besar setengah lagi. Bayangkan kalau kami tapis semua sekali, dapat tapis semua sekali, siap tapis berpuluh guni kami boleh dapat. Menarik. So, nak kaitkan dengan guni tadi tu, video seterusnya ni adalah ini antara tempat yang kami buat dan cara kami buat. Ini adalah kami menggunakan tong yang saya masukkan tadi tu, itulah tong dia yang kami jaya hasilkan untuk suku tong 2 guni setengah. Okey? So, dalam video tu nanti adalah antara klik-klik kami yang sama-sama buat kompos juga. Jom kita saksikan. Okey? Itulah dia tim kami yang sama-sama kami. Itu tong tu tak ada besar mana, tapi nampak tak, suku pun dah dapat 2 guni setengah. Tu kalau kami jual, kalau kami ni entiti swasta yang boleh menjual, kaya dah kami sebenarnya. Nampak tak? Apa tunggu lagi? Ambil peluang. Polina dia hanya boleh buat tapi dia tak boleh jual. Jadi anda kat luar sana buat dan jual. Nampak tak? Saya sukalah. Saya suka sebelum kisah nak akhir. Saya suka dengan tagline yang tadi tu ada. Awak buat ke? Ke setakat cakap je. Sekarang ni saya pula nak tanya benda tu. Sekarang dah habis dah sesi sembang laman kita pagi ni. Mungkin saya rasa hari ni pagi ni dapat ilmu yang cukup padu dan cukup padat untuk anda hadamkan bersama-sama saya pagi ni tentang isu buat duit dari sisa dapur. Jadi sisa-sisa dapur anda selepas ni tidak adalah dikategorikan sebagai sisa makanan yang anda buang. Tapi macam saya kata tadi, saya nak guna tagline yang ini sebagai tagline pagi ni. Awak buat ke
setakat cakap je. Jadi benda tu bertanya pada diri saya sendiri dan bertanya kepada anda dekat luar sana yang tengah tonton Sembang Laman pagi ni, adakah anda hanya sekadar bercakap sahaja? Bangun sama-sama kita akhirkan kita punya Sembang Laman ni nanti. Anda pergi kat dapur, pergi cek peti sejuk anda, pergi cek almari anda, apa makanan yang dah expired apa semua tu, jadikan dia satu bahan kompos yang sangat berguna untuk tanaman anda. Apa ni lah, saya seronok dah dan saya sangat excited. Saya rasa pagi ni adalah satu topik yang hangat dan energetik untuk saya dengan followers Impiana Bangkit dan Sedar. Kesedaran tu memang adalah kat sini. Ya, sekejap lagi pun nak masak tengah hari kan. Ya, betul. Kita boleh dah praktikan apa yang kita belajar hari ni dekat dapur sekejap lagi. Boleh kongsikan dengan Impiana dan Impiana akan kongsikan dengan Polinda, tengok apa betul ke tak anda buat benda ni. Okey Polinda, terima kasih banyak-banyak sebab pagi ni dapat luangkan masa bersama Sembang Laman Impiana dan memberi pelbagai dan banyak sangat input yang sebenarnya kita pelajari pagi ni. Mungkin kata-kata terakhir daripada Polinda untuk followers Impiana sebelum kita mengakhirkan Sembang Laman kita pagi ni. So apa yang Linda boleh kata-kata terakhir yang boleh Linda cakap kat sini ialah jom kita selamatkan bumi kita walaupun hanya cebisan sahaja apa yang kita boleh bantu. Sebab daripada cebisan 30 juta rakyat Malaysia buat, kita dapat membantu Malaysia untuk membantu negara dan luar negara dan juga bumi kita untuk lebih sihat. Dan apa-apa yang Linda kongsi hari ini hanyalah sedikit ilmu yang Linda ketahui, yang Linda pelajari, tapi banyak lagi ilmu kat luar sana yang follower Impiana boleh cari, dan seandainya ada persoalan boleh kontak dengan Jabatan Pertanian ataupun boleh beritahu dekat Mariam ke maklumat, tak ada masalah. Kami daripada Jabatan Pertanian sentiasa membantu mereka yang memerlukan khidmat daripada kami. Terima kasih banyak-banyak Linda. Thank you so much. Impiana sangat menghargai jasa baik Jabatan Pertanian sebenarnya, kerana banyak tiap minggu ni bila kita ada Sembang Laman, Jabatan Pertanian lah yang selalu membantu Impiana untuk menyedarkan anda tentang tanaman dan bagaimana untuk dapatkan hasil yang baik. Topik-topik ini sangat menarik. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi dalam Sembang Laman dalam akan datang bersama saya Mariam Syukur, editor majalah Impiana. Jumpa lagi Linda. Bye. Terima kasih. Orang home ni kita nampak bila kita buang tong sampah tu, membazirnya. Sayangnya.